Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan sebuah pembentangan subjek metodologi pendidikan dalam pengajian Islam, iaitu kod khusus dia DWI 23103. Nama pensyarah adalah Prof. Madia Dr. Rahimah binti Embong, dan tajuk pulang kami adalah berkaitan dengan Syiah. InsyaAllah, nama saya Muhammad Iman Hamizi bin Nasruddin, nombor metrik 054825. Okey, untuk slide pertama ini ialah apa itu Syiah, ataupun apa yang kita boleh kenali dan apa yang kita boleh ertikan dapat mengenali apa itu Syiah. Iaitu Syiah dari segi lughah atau etimologinya dalam bahasa Arab adalah bermaksud pengikut atau pembela kepada seseorang. Iaitu secara ringkasnya daripada segi lughah ni kita boleh faham Syiah ni bermaksud pengikut. Daripada segi istilah pula, Syiah ni adalah bermakna golongan yang mendukung dan mempunyai pendapat yang teguh bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah individu yang berhak dan yang paling utama untuk mewarisi tampuk kepimpinan dalam pemerintahan selepas Rasulullah SAW berbanding dengan para sahabat yang lain. Ini daripada sudut istilah dia lah, merupakan sebuah golongan yang mendukung dan menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas kewafatan Nabi berbanding para sahabat yang lain. Okey, yang ketiga, Syiah ni juga pada mulanya adalah merupakan satu kumpulan ataupun satu firqah kecil, dan perpecahan tersebut berpunca daripada sebuah perselisihan politik dalam pemerintahan. Ini antara faktor-faktornya lah kenapa puak ini muncul dan lahirnya puak ini yang mendukung ataupun menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, yang keempat adalah faham Syiah ini dipengaruhi oleh pemikiran yang mula dibawa oleh para munafik, dan seterusnya membuat faham Syiah ini terus tersasar daripada ajaran akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lah. Di mana Syiah ni seperti yang kita tahu, banyak pemikiran Syiah pada hari ini adalah terpesong daripada akidah yang sebenar, oleh kerana pada awalnya telah dipengaruhi oleh para munafik. Okey, ini adalah daripada segi umum. Okey, slide seterusnya adalah mengenai sejarah awal perkembangan Syiah. Okey, iaitu yang pertama, pada generasi pertama, iaitu zaman awal pemerintahan Islam, perkataan Syiah bermaksud penyokong bagi kumpulan-kumpulan yang bertelaga berkaitan dengan politik dan siasah dalam negara, iaitu pertikaian antara dua kumpulan, iaitu Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, yang kedua pula mengenai sejarah awal perkembangan Syiah ni adalah panggilan Syiah ini juga mula digunakan ketika berlaku pertikaian antara dua kumpulan, iaitu Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pertikaian hanyalah bersifat siasah atau politik semata-mata tanpa melibatkan isu akidah dan agama. Okey, secara ringkas yang senang untuk kita mudah fahami adalah kumpulan ini adalah lahir pada awalnya hanya sebagai pendukung ataupun penyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan lahirnya penyokong-penyokong ini adalah ketika berlakunya pertikaian. Tetapi pertikaian ini adalah hanya bersifat politik, iaitu lebih kepada tampuk pemerintahan, dan Syiah ini pada waktu itu tak ada melibatkan isu akidah ataupun akidah mereka masa itu masih lagi bukannya dipengaruhi oleh para munafik. Ini permulaan lah kepada panggilan Syiah ni, iaitu sebuah kumpulan yang mendukung Sayyidina Ali. Okey, yang terakhirnya adalah pelantikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperti yang poin yang sebelum ni lah yang telah dijelaskan. Sejak peristiwa pelantikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka lahirlah penggunaan perkataan Syiah, iaitu pengikut kepada Sayyidina Ali yang digelar Syiah Ali, manakala pengikut Muawiyah diberi nama Syiah Muawiyah. Itulah serba sedikit yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey, slide yang ketiga ini adalah berkenaan dengan asas-asas perbezaan akidah antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, perbezaan yang kita dapat lihat adalah
telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian akidah ataupun asas-asas agama, dan juga bahagian fiqh, iaitu dalam segi amalan ibadah dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali adalah bahagian asas agama, iaitu akidah. Okey, puak Syiah ini telah mempercayai sebuah konsep imamah yang merupakan rukun yang setara dan sama seperti rukun iman dan sebagainya. Di mana puak Syiah ni dia mempercayai tentang imamah, konsep imamah. Mereka memuliakan imam mereka, dan mereka menyamakan, mempercayai imam mereka sama setaraf dengan rukun iman dan rukun Islam. Ini merupakan salah satu akidah mereka yang terpesonglah, yang telah dipengaruhi oleh para munafik. Okey, yang kedua adalah tuduhan terhadap para sahabat. Puak Syiah telah memusuhi para sahabat serta menuduh bahawa para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai pihak yang melakukan penyelewengan terhadap ajaran Allah SWT sewaktu mereka menjadi khalifah. Okey, puak Syiah ni juga daripada segi akidah mereka mempercayai mereka memang membenci akan para sahabat yang lain selain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka juga menuduh para sahabat yang lain ni telah melakukan penyelewengan ketika mereka melakukan pemerintahan. Begitu bencinya lah puak Syiah ni terhadap para sahabat yang lain sampaikan mereka sanggup untuk menuduh yang bukan-bukan, insyaAllah. Yang ketiga adalah akidah taqiyah. Syiah berpendapat juga bahawa taqiyah adalah merupakan satu akidah yang penting dan dikira tiada iman sekiranya tidak ada taqiyah di dalam diri mereka. Okey, berdasarkan poin-poin yang telah dinyatakan tadi adalah merupakan daripada sumber Majlis Agama Islam Selangor, daripada sebuah jurnal rasmi mereka. Dan Syiah ni mereka berpegang teguh pada akidah taqiyah sehingga kan mereka mempercayai tak akan ada iman sekiranya mereka tidak beramal dengan akidah taqiyah ini, iaitu melakukan sesuatu tetapi dalam hatinya berbeza dengan apa yang dilakukan. Secara ringkasnya untuk mudah difahami akidah taqiyah ni. Okey, seterusnya adalah bahagian fiqh dan furu' dalam agama. Okey, perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dan juga Syiah ini daripada segi bahagian ibadah dan juga dalam bahagian agama ini. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Okey, orang Syiah ni dia mengharuskan nikah mut'ah, tetapi ahli sunnah wal jamaah telah menolak akan nikah mut'ah kerana nikah mut'ah ni mereka tidak selari ataupun tidak sangat-sangat bercanggah lah dengan nikah yang telah disyariatkan oleh agama Islam sendiri. Ia boleh di mana nikah mut'ah ni ia boleh diakadkan oleh perempuan sendiri tanpa perlu pada saksi, dan tidak wajib nafkah dan lain-lain. Nampak di mana kepercayaan nikah mut'ah ini sendiri rukunnya sudah lari daripada rukun nikah yang sepatutnya yang telah kita pelajari lah. Yang kedua adalah berkenaan dengan solat Jumaat. Imam Khomeini berpendapat sembahyang Jumaat ini diberi pilihan kepada orang Islam sama ada mahu menunaikan atau meninggalkan dan diganti dengan solat Zuhur. Imam Khomeini adalah merupakan salah seorang ulama mereka, ulama Syiah ataupun ulama besar mereka lah. Dan mereka mengikut akan kata-kata ulama mereka ini yang telah menyatakan solat Jumaat ni tak payah buat pun tak apa dan boleh diganti dengan solat Zuhur. Sedangkan akidah ahli sunnah wal jamaah amat menuntut kepada mereka, pada orang lelaki untuk menunaikan solat Jumaat ini. Okey, yang ketiga adalah berkenaan dengan sembahyang jenazah bagi orang yang berjunub adalah sah. Yang keempat ataupun yang terakhir sekali, mereka menyatakan tidak batal sembahyang dengan tersenyum sekalipun sengaja, tetapi batal dengan menyebut perkataan amin di akhir Fatihah kecuali kerana taqiyah, ia tidak batal.
kat sini pun kita boleh nampak lah, mereka kata tak batal semayang dengan tersenyum suka sekalipun, tak batal semayang tu. Mereka mengatakan macam tu lah. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadif bin Rasti dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh Syiah dalam perkembangan agama Islam di Malaysia. Okey. Pada mulanya, Syiah ini ialah pecahan daripada fahaman Islam iaitu firqah. Perkara ini disebabkan oleh perselisihan politik. Begitu juga dengan golongan Khawarij. Namun, apabila kematian Sayyidina Husain di Karbala, pengaruh Syiah ini telah berkembang dengan meluas lalu menjadi mazhab yang telah menyentuh hal-hal akidah. Dan dengan sebab itu, pelbagai fatwa dan fahaman yang pelik yang telah dikeluarkan oleh puak-puak Syiah ini sehingga membawa permasalahan dalam akidah yang fik, yang mulanya mereka mahu mempertahankan ahli bait. Namun semangat Kristen itu telah diseleweng oleh beberapa ideologi munafik yang dibuat oleh para munafik. Okey, fahaman Syiah ini mula menyebar luas di Malaysia apabila kemenangan tentera revolusi Islam yang pada ketika itu dipimpin oleh Ayatullah Khamenei. Sejarah ini berlaku pada tahun 1997 dan beliau menjadikan Iran sebagai negara Republik Islam. Rakyat Malaysia ketika itu telah memberi sokongan penuh tanpa menyedari bahawa orang-orang yang berfahaman Syiah ini cuba menyebarkan fahaman Syiah dengan meluasnya di Malaysia. Okay, menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Muhammad Khusri Munawi, dari semasa ke semasa, ajaran Syiah ini dilihat semakin kuat dan makin bercambah. Sekiranya dulu, mungkin kita kesan hanya 2 atau 3 pusat kegiatan ajaran Syiah sahaja di Selangor. Tetapi sekarang ini, ia bertambah mungkin dalam 14 ke 15 pusat di beberapa tempat seperti Puchong, Gombak dan Kelang. Hal ini menunjukkan bahawa pergerakan Syiah di negara kita ini telah berkembang dengan pesat. Okay. Faktor yang menyebabkan pengaruh Syiah ini tersebar luas. Apa? Yang pertama, antara faktor dia, slogan-slogan jihad yang digunakan oleh puak-puak Syiah. Tawaran beberapa kemudahan seperti solat Jumaat tidak ada. Boleh solat 3 waktu sahaja dan nikah mut'ah. Okey, yang ketiga, orang yang baru ingin mengenali agama tapi hanya menggunakan media massa untuk mengenali agama. Yang terakhir, ziarah rasmi dan tidak rasmi rombongan dari pemimpin-pemimpin Iran ke Malaysia. Ziarah tersebut diakhiri dengan program ceramah keterangan berkenaan dengan akidah dan ajaran Syiah. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Nama saya Muhammad Ashkul bin Kasim. Nombor matrik 055101. Kita pergi kepada slide seterusnya iaitu Syiah di media sosial. Pada awal penggunaan internet di seluruh dunia, golongan Syiah Imamiyah hanya menggunakan internet untuk membekalkan maklumat terkini bilangan ahli mereka. Ruang internet telah menjadi tempat pergerakan mereka kerana di dunia realiti, mereka ditentang dengan keras. Mereka juga menggunakan nama tentera Mahdi di pawatan rasmi mereka ketika Amerika Syarikat menyerang Iraq ketika itu. Perkembangan awal ini menunjukkan Syiah sentiasa memanfaatkan setiap peluang dalam internet untuk menyebarluaskan pengaruh mereka. Kita pergi kepada sumber perbincangan yang digunakan oleh penyokong-penyokong ideologi Syiah. Pemikir-pemikir Syiah menggunakan kitab-kitab utama karya ulama-ulama Sunni seperti karangan Ibn Katsir, karangan Imam Bukhari, karangan Ibn Asir dan seumpamanya di media sosial. Dan perkara ini mengundang pelbagai interpretasi dari pengguna lain, iaitu apabila terjadinya karangan-karangan ulama Syiah berkenaan karya-karya ulama-ulama Sunni, maka ia telah mengundang pelbagai interpretasi daripada pengguna lain. Dan akhirnya penyokong Syiah cuba mewajahkan nilai-nilai positif terhadap ideologi Syiah
lewat dalam identiti mereka dalam media sosial. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Zaki bin Zulkifli. Nama metrik 054869. Saya akan membentangkan tajuk untuk subjek metodologi pendidikan Islam ni. Tajuk skop perbahasan proposal saya adalah tajuk pernikahan mut'ah dalam agama Syiah. Jadi kita tengok, untuk permulaan kita tengok nikah mut'ah ni atau lebih dikenali sebagai nikah kontrak ini adalah satu ajaran yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang dalam Islam. Kalau kita ngaji munakahat mengikut syariat Islam, nikah mut'ah ni nampak tengah-tengah lah ditolak oleh jumhur ahli fiqh ahli sunnah wal jamaah. Nampak adalah diamalkan oleh mazhab-mazhab Syiah. Jadi lebih popular apabila nikah ini digelar sebagai mut'ah kerana ia lebih merujuk kepada menikmati hubungan kelamin. Dan dalam istilah kita tengok ada juga mut'ah nikah, mut'ah haji, tapi ini nikah mut'ah ini telah dinasahkan jadi pengharaman. Selepas dulu memang dulu kita tengok diharuskanlah zaman dulu. Lalu dinasahkan sebab dulu masa ketika mana diharuskan tu ada sebab-sebab dia lah. Waktu perang waktu tu. Waktu tengah sahabat-sahabat berperang. Jadi diharuskan waktu tu. Jadi sekarang ni telah dinasahkan pengharusan dia kepada pengharaman. Tak boleh. Jadi kita tengok pada mazhab Sunni kita, 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Nikah ni tidak sah. Sebab apa? Kalau kita tengok nikah mut'ah ni dia ada letak panggil nikah kontrak lah. Dia letak pada akad dia tu, dia letak bahawa ada waktu-waktu tertentu. Jadi tengok mazhab Syiah yang mengamalkan nikah mut'ah ini, Syiah tradisi adalah golongan Syiah Imamiyah. Syiah ni banyak, ada Syiah Zaidiyah, Syiah Fahmiyah, Syiah Israeliyah. Antara Syiah ni selain Imamiyah saja yang mengiktiraf pernikahan mut'ah. Syiah lain menganggap nikah mut'ah itu tidak sah. Walaupun dia Syiah, di sisi Syiah lah bertentangan juga dari segi akidah. Tapi dari segi nikah mut'ah dia pun tidak mengiktiraf dan kata tak sah nikah mut'ah ini. Itu perbezaan dah. Jadi kita tengok bahawa di Malaysia ni adalah banyak lah. Walaupun bermulanya selepas revolusi Iran tahun 1979, Khomeini antara ulama dia lah, imam, salah satu imam dia orang Syiah Imamiyah, Syiah Imam 12 ni, antara yang memain peranan lah untuk menyebarkan agama dia. Mendakwa bahawa dia betul. Biasa dah, kita tengok bahawa mendakwa dia daripada Islam, daripada Nabi. Sedangkan faham akidah sekalipun, faham fiqh, jelas bertentangan dengan ahli sunnah. Kalau kita tengok di Malaysia ada juga kelompok-kelompok dia terpengaruh dengan ajaran Syiah. Walaupun gitu hanya sekelompok kecil sajalah. Ada sekelompok kecil dan pernikahan mut'ah ni berlaku secara tersembunyilah di Malaysia. Ini adalah jasa ulama-ulama dululah, ulama-ulama kita orang Melayu, tanah Melayu yang mengaji, menjadi tok guru, wali-wali Allah, diberi karamat. Dia orang maknanya masih lagi berusaha untuk menyamakan akidah mengikut fahaman jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ikutlah dari segi, terutama dari segi akidah dan fiqh. Fiqh ni berkaitan dengan nikah kahwin munakahat. Jadi kita tengok nikah mut'ah yang dipopularisikan oleh Syiah ni sekalipun nampak jelas bertentangan. Sekalipun kita tengok nikah mut'ah tu dari segi istilah pun dia hanya untuk mengambil keseronokan saja dengan perempuan. Orang yang ada nafsu, orang yang lebih mementingkan nafsu, dia akan menjadikan amalan nikah mut'ah ini sebagai alternatif dia. Sedangkan dalam Islam tak ajar lagu tu. Nikah mut'ah ni tak nampak dia mengajak untuk mendirikan satu rumah tangga, satu akad yang dinisbahkan pada Islam, yang ikut daripada syariah Islam. Nampak pertentangan. Jadi itulah kalau kita tengok konsep nikah mut'ah ni sendiri, dia tak ada memberi manfaat pun. Dia hanya untuk bersenang-senang lah. Kalau kita tengok kajian-kajian ulama-ulama, dia hanya untuk memuaskan nafsu dia sahaja. Dengan melalui nikah mut'ah ini sah, cukup ada mahar, tanpa saksi, tanpa wali, waktu tu sahaja, letakkan waktu, letakkan tempoh, sampainya waktu tempoh tu maka terbatallah akad tersebut.
Jadi itulah kita tengok bahawa Syiah kalau tengok dalam pengajian-pengajian dia, pegangan-pegangan dia ada sebut al-mut'atu aqidatuna. Dan mut'ah ini adalah satu daripada i'tikad mereka, i'tikad kami di sisi Syiah. Dan siapa yang memut'ah katanya dianggarkan di lebih dikatakan bahawa siapa yang buat nikah mut'ah, yang amal nikah mut'ah sekali, di ibadat dia melihat Kaabah selama melihat Kaabah sebanyak 70 kali. Tu di sisi Syiah. Dak nampak jauh bertentangan, dak menongkak arus lah daripada fahaman jumhur ahli sunnah wal jamaah. Baik, sekadar tu saja, wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ada manfaat untuk semua, untuk ummah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Mukhtar, nombor metrik 054817. Saya akan sambung pembincangan ini mengenai satu topik masyarakat terdidik membendung fahaman Syiah. Peranan masyarakat. Masyarakat perlu yang pertama mendapat pendidikan, bijak menilai, mengambil langkah berjaga, fahami perbezaan. Mendapat pendidikan. Masyarakat perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Mendapat pendidikan daripada guru atau sumber yang bertauliah. Belajar daripada ramai guru agama dan bukan sekadar seorang. Masyarakat perlu bijak menilai. Memahami ilmu moden untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan masalah. Mengikuti kuliah dan pembelajaran yang terbuka dan bijak menilai unsur yang melampau. Yang ketiga, masyarakat perlu mengambil langkah berjaga, iaitu tidak harus terpedaya dengan karisma para agamawan, menapis pandangan-pandangan daripada agamawan di negara-negara jiran dan bersedia mengaji soalan sensitif mengenai isu yang melibatkan fahaman ekstremis dan menyeleweng. Dan yang terakhir, masyarakat perlu memahami perbezaan, iaitu membezakan pandangan yang betul dan yang salah, memahami konteks hukum tersebut dilaksanakan dan disesuaikan pada tempat dan masanya. Jangan terus menyebarkan maklumat yang berbau kebencian dan fitnah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.